Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari Minggu ni, tuan-tuan. Pada hari Minggu ini, alhamdulillah semuanya bercuti. MCO penuh lockdown akan berlaku pada 1 hari bulan lusa, insya-Allah. Dan kita teman sahabat-sahabat semua akan patuh kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, terutama menjaga diri kita, namanya kita lockdown diri kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dan sebagainya. Kalau setiap orang mainkan peranan, setiap keluarga mainkan peranan, setiap orang patuh kepada apa juga arahan yang telah diberi, prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, protokol-protokol yang telah ditetapkan, insya-Allah kita akan dapat mengekal kemarahan virus corona, pandemik COVID ini, insya-Allah. Jadi pagi ini, tuan-tuan, pagi ni cerita tentang remaja ya tuan-tuan pagi ni. Yang itu golongan yang dikatakan sebagai Gen Y. Golongan remaja mungkin antara 13 tahun sampailah kepada ke 20 tahun begitu. Yang kita cerita pagi ini dan diceritakan oleh orang yang juga masih berada dalam kumpulan itu, apa terkeluar sikit daripada kumpulan itu, tetapi masih ada elemen-elemen keremajaan dalam diri mereka, insya-Allah. Kita nak cerita pagi ini ialah berbagai-bagai kata orang perkara-perkara yang negatif, budaya negatif dalam kehidupan Gen Y yang kita akan sama-sama membincangkan dalam masa 1 jam atau 1 jam 10 minit ini, insya-Allah. Dan kita hendak kalau boleh mak bapak kalau boleh kejutkan anak-anak atau minta anak-anak berada bersama-sama dengan telefon masing-masing untuk mengikuti sama-sama siaran ini, dan mereka boleh komen, mak bapak boleh komen, anak-anak boleh komen dalam ruangan komen Facebook Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali yang kita sedang bersiaran sekarang ini. Boleh dimasukkan komen, boleh type komen itu, hantarkan, insya-Allah saya akan bacakan komen itu untuk diulas oleh 2 orang yang akan bersama-sama kita untuk membincangkan perkara ini, tajuk ini, insya-Allah. Pertama, tuan-tuan dan puan, ialah Ustazah Syaurah Ishak, yang tidak asing lagi, tuan-tuan dan puan, dalam musim yang pertama. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ini musim yang kedua. Untuk pengetahuan Ustazah Syaurah, ini musim yang kedua. Musim yang pertama telah berlalu selama 1 tahun 4 bulan begitu, kita bersiaran pagi dan malam, tidak henti-hentinya kita bersiaran. Dan kali ini selepas Syawal ini kita katakan sebagai musim yang kedua. Dan musim yang kedua, minggu yang pertama mulai daripada hari Rabu akan datang ni ialah minggu yang kedua. Saudara ya, dalam musim yang kedua ini, kita bersiaran daripada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. 5 hari dalam seminggu tidak bersiaran, memberikan kerehatan kepada kru, memberikan kerehatan kepada para penceramah dan sebagainya. Isnin, Selasa, kita tidak bersiaran. Isnin, Selasa tidak bersiaran, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad kita bersiaran. Umpamanya pagi ini kita bersiaran bersama Ustazah Syaurah, dan seorang lagi tuan-tuan ialah Wan Suhailan, insya-Allah yang bersama-sama dengan kita, memang telah bersama dengan kita buat seketikanya pun dalam season yang pertama, the first season dulu. Alhamdulillah, anak muda profesional ini tuan-tuan dan puan tetapi dalam keadaan umur yang muda, menjadi pengurusi kepada salah seorang surau yang ternama di Gombak di sana. Tuan-tuan dan puan, jadi muda tetapi mentadbir sebuah surau. Muda mentadbir orang yang jauh lebih dewasa daripada dia. Muda mentadbir satu kumpulan taman yang rasa-rasanya teman-teman yang kebanyakan di situ berumur antara 40, 50 dan 60 tahun, dan ditadbir oleh anak muda yang namanya Wan Suhailan yang menjadi pengurusi kepada surau tersebut. Pada masa yang sama, untuk tujuan hidup dan sebagainya, beliau adalah seorang profesional yang menjalankan tugas-tugas keprofesionalan mereka. Dan dia adalah di antara aktivis, antara golongan intelektual, golongan educated, golongan profesional yang sangat berminat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk yang kita bincangkan ialah tentang perkara-perkara negatif, budaya negatif dalam kehidupan Gen Y ini.
Tuan-tuan, para penonton dan pemirsa sekalian, nanti dalam 20 minit kita akan rehat sebentar dalam 1 minit setengah. Dan di hujung nanti pun kita akan rehat sebentar sebelum kita menamatkannya dalam 1 minit setengah untuk kita memberikan sedikit yang terakhir, penerangan yang terakhir apa yang dilakukan oleh Yayasan Kebajikan Sabah dan sebagainya, insya-Allah. Maka sebagai permulaan para penonton yang hormat sekalian, sebagai permulaan kita minta Ustazah Syaurah Ishak, Saudara Syaurah ni tuan-tuan dan puan, hafizah, hafaz Al-Quran, belajar di MRSM dahulu, Ulul Albab, kemudian menyambung pelajaran ini ke universiti dan alhamdulillah tuan-tuan menulis buku. Di awal-awal usia ni dah tulis buku tuan-tuan. Dan mengadakan program-program khas, Facebook yang tersendiri, Instagram yang tersendiri, dan semuanya bercerita di sekitar Al-Quran, di sekitar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mewakili anak muda ini sesuai sangatlah kalau saya tampilkan orang seperti Ustazah Syaurah Ishak. Jadi Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat Datuk. Datuk apa khabar? Saya nak katakan sihat, sihat, dan katakan tak sihat pun tak sihat. Tuan-tuan para penonton, saya bersiaran sekarang daripada salah satu bilik di tingkat 4, Blok A, IJN, Institut Jantung Negara. Saya dimasukkan di sini sejak 3 hari yang lalu, ada sedikit masalah tentang jantung. Jadi sekarang ni sedang dalam investigation. InsyaAllah mungkin hari Isnin nanti kita jumpa doktor utamanya untuk memberikan kepada saya apa yang patut dilakukan untuk sikit masalah jantung yang saya hadapi ini. Apapun saya bersiaran daripada IJN tentang sejak 2 hari yang lepas. Walaupun saya masuk 3 hari yang lepas, masuk hospital seperti ini tuan-tuan, masih boleh bergerak, masih boleh membuka mulut, masih boleh memandang, masih boleh mendengar, maka saya pandang kebesaran Allah, saya dengar kebesaran Allah, saya dengar kehebatan agama. Sebab itu tuan-tuan, walaupun agaknya have capacity, tetapi masih mampu lagi untuk bersama dengan tuan-tuan dan perempuan dalam program ini, insya-Allah. Maka daripada IJN, daripada bilik ini, tingkat 4, Blok A ini, saya mempersilakan Ustazah Syaurah untuk memukaddimahkan program kita ini, budaya negatif dalam kehidupan Gen Y ini. Apa yang harus dimukaddimahkan sebelum disambut oleh Wan Suhailan nanti bila saya mengukakan satu soalan untuk dia juga mengkomen apa yang nak dikomen dalam tajuk ini, insya-Allah. Sila Ustazah. Yang kedua, minta maaf, saya tidak perkenalkan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, ahli panel yang kedua ialah Wan Suhailan. Wan Suhailan, saya dah perkenalkan tadi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah selepas ini kita mendengar daripada Wan Suhailan. Sila Ustazah Syaurah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Hassan, yang saya hormati Ustaz Wan Suhailan, yang dikasihi para penonton sekalian, masya-Allah tabarakallah. Rasanya dah lama sangat kita tak bertemu dalam atas salian. Okey. Yang pertama ni saya ucapkan moga-moga Allah beri kesembuhan kepada Datuk Hassan, masya-Allah, walaupun berada di hospital tetapi semangatnya masya-Allah tabarakallah. Okay, jadi insya-Allah saya akan teruskan kepada persoalan daripada Datuk Hassan tadi berkenaan dengan mukaddimah. Topik kita hari ini berkenaan dengan budaya songsang generasi Y. Jadi kalau kita melihat pada fasa akhir-akhir zaman ini, banyak perkara-perkara ataupun budaya songsang ini yang cuba dinormalisasikan oleh generasi Y hari ini. Yang mana ia adalah satu perkara yang sangat-sangat kita risaukan. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Anfal ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang bermaksud, dan peliharalah dirimu daripada azab yang bukan hanya menimpa orang zalim di kalangan kamu sahaja, dan ketahuilah Allah amat keras azab siksanya. Jadi bila mana kita cuba faham daripada ayat Al-Quran ini, Allah nak menceritakan bahawasanya bila mana berlakunya kezaliman ini
istilahnya adalah bila mana kita tidak meletakkan sesuatu pada haknya. Kan? Contohnya Allah beri kita mata, sepatutnya kita melihat pada perkara-perkara yang baik. Tapi hari ini budaya songsang yang berlakunya apa? Ramai anak muda yang hakikatnya menggunakan mata ni untuk melihat pada perkara yang tak elok. Contohnya pornografi dan sebagainya. Jadi bila mana kita tidak meletakkan hak pada tempatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengkategorikan orang ini sebagai orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan nak ceritanya apa? Bila berlakunya fenomena begini, azab itu bukan semata-mata diturunkan kepada individu tersebut, tetapi orang-orang yang beriman yang berada di sekitar itu pun akan terpalit juga. Jadi nak ceritanya, bila mana berlakunya budaya songsang di kalangan generasi Y ini, bukan semata-mata pelajar tersebut ataupun individu tersebut yang paksa kita ubah, tetapi ia merupakan peranan daripada kita semua di kalangan ibu bapa, di kalangan guru, di kalangan pakcik makcik. Maka kita bertanggungjawab di atas apa yang kita lihat yang sedang berlaku pada hari ini. Jadi kita nak cuba bincangkan kenapa budaya songsang ini berlaku pada generasi Y. Sebab kita melihat ada juga orang pelajar agama, kan, pelajar agama, tetapi kenapa berlaku juga budaya songsang terhadap mereka? Adakah kerana belum cukup ilmu, ataupun mungkin kerana pengaruh daripada kawan-kawan, ataupun mungkin juga ada silap daripada ibu dan juga ayah, yang sama-sama kita nak bincang pada hari ini. Moga-moga kita cuba sama-sama menyelesaikan masalah ini. Kalau kita tak mampu pun nak ajak orang lain, kita ajak anak-anak kita, kita ajak adik-beradik kita. Sebab apa kita tak nak budaya-budaya songsang ini cuba dinormalisasikan oleh para remaja hari ini. Sebab apa Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, dan dosa itu sesuatu yang diragui dalam hati kamu, dan engkau tidak suka diketahui oleh orang lain. Itu dosa. Maka kita tak nak kita tak nak anak-anak kita ni berbangga pula bila buat dosa. Kerana apa? Ketika itu tanda fitrah diri mereka rosak. Sebab apa? Fitrah sebagai seorang manusia, dia tak nak orang tahu tentang dosa dia. Dia tak nak orang tahu tentang kesilapan dia. Maka moga-moga pertemuan kita pada hari ini akan membuka minda kita semua bagaimana kita nak mencari solusi tentang budaya songsang generasi Y ini, insya-Allah. Okay, jadi sekadar itu sahaja untuk mukadimah, Datuk. Alhamdulillah. Cantik tuan-tuan, mukadimahnya yang ringkas tetapi sudah mencakupi keseluruhan apa yang kita nak bincangkan ni, budaya songsang dalam kehidupan generasi Y. Tuan-tuan, saya yakin sebahagian besar daripada kita yang mengikuti ni, terutama top fan kita tuan-tuan. Top fan kita, Masya Allah, daripada awal 1 tahun 4 bulan yang lalu sampai sekarang ni, top fan kita yang bilangannya ratusan itu masih bersama dengan kita, masih loyal bersama kita, taat mereka, setia mereka kepada program kita ini, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang lain pun akan bersama-sama. Anak-anak kita perlu dengar ni tuan-tuan, perlu dengar. Sebab yang didengar selama ni pada sahabat-sahabat satu motor dengan dia, satu tempat memancing dengan dia, satu tempat bowling dengan dia, satu tempat mall shopping dengan dia, satu tempat pergi kepada tempat-tempat makanan fast food dengan dia. Tuan-tuan dan puan, tapi nak mendengar, nak bercerita, nak bermesra dengan Syaurah, Ustazah Syaurah ni hafaz Quran, menulis buku, banyak cerita-cerita mengenai Islam, pagi petang siang malam mendakwahkan agama Allah, membawa satu personality yang sangat hebat dalam umur yang agak terlalu muda, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Belajar di MRSM dengan keputusan peperiksaan yang hebat dan sebagainya. 30 juzuk Al-Quran ada di dadanya. Taat kepada maknya, taat kepada ayahnya. Tuan-tuan bayang, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan cuba bayangkan, ini manusia ni, berapa kerat manusia dalam taman kita, tuan-tuan. Saya dah tanya kepada Wan Suhailan, berapa kerat manusia dalam taman. Taman. Wan Suhailan, tuan-tuan, Wan Suhailan ada taman dia yang di mana ada surau, dia menjadi pengurusi kepada surau itu. Taman Minang, tuan-tuan, nampak di Gombak di sana. Jadi berapa kerat orang dalam taman Wan Suhailan yang macam Syaurah. Yang macam Syaurah. Boleh bercakap macam Syaurah, boleh mempamerkan tata laku macam Syaurah, boleh quote Quran macam Syaurah, boleh quote hadis macam Syaurah, boleh beramal macam Syaurah, boleh menjaga mak bapak macam Syaurah. Saya bukan nak puji Syaurah ni, tuan-tuan, tapi ini realitinya. Ini realitinya.
So saya nak tanya Al-Fadil, sahabat saya Wan Suhailan ya. Di mana? Di tempat-tempat Wan Suhailan sendiri ya. Wan Suhailan menjadi pengurusi kepada surau. Dekat situ ada komunitinya, ada jirannya, ada kawasan perumahan dan sebagainya, dan ada masyarakat yang di sana. Berapa orang yang kita dapat? Berapa orang yang kita dapat kenal pasti daripada rumah, deretan rumah-rumah yang saya biasa pergi surau itu, biasa pergi kuliah di surau itu, di rumah yang mana ada manusia muda Gen Y macam Syaurah ini. Sila Wan. Sila Wan Suhailan. Baik, terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali. Saya doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan ayahanda saya, dan kepada Ustazah Syaurah dan kepada para penonton yang berada di rumah. Alhamdulillah, pertama kali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah diberikan taufik dan hidayah sekali lagi. Dapat kita menghirup udara yang segar pada hari ini, bangun pagi setelah kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat mencukupi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berkenaan dengan soalan yang telah diajukan oleh Datuk Dr. Hassan Ali tadi, baiklah, simpelnya tuan-tuan, alhamdulillah, kira saya ambil contoh saya lah. Saya pun tak pasti saya ni di kategori Gen X ataupun Gen Y. Saya lahir sekitar tahun 80. Tahun 80 ni dia ada last hujung-hujung Gen X dan nak masuk permulaan kepada Gen Y. Jadi bolehlah kita kata di perantara di antara Gen X dan Gen Y. Baik, dalam usia muda ni tuan-tuan, alhamdulillah dalam taman saya ni saya telah diberikan tanggungjawab untuk mengawal selia, untuk menguruskan sebuah surau yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sedang-sedang lah. Jadi dalam menguruskan surau ini tuan-tuan, memang pertamanya tujuan utamanya, maknanya kita kena faham, kita nak mengimarahkan surau dan masjid ini sebagai salah satu institusi yang dihormati, sebagai institusi yang berterusan. Jadi kalau nak cerita bilangan jemaah yang hadir ke surau ni tuan-tuan, ayah-ayahanda sekalian, semenjak daripada 2 ke 30 tahun dulu, surau kita ni dah ada dah lama dah. Jadi di antara kepincangan yang kita dapat lihat ni, bukan kira di surau saya juga, boleh kata di seluruh masjid dan seluruh surau di seluruh negara kita ini, kita kekurangan orang-orang muda. Maknanya kita kurang orang-orang Gen Y ni sebenarnya. Gen X dan Gen Y ni sangat kurang. Maknanya orang-orang yang di bawah umur 40-an itu sangat kurang berada di dalam surau kita. Apa yang berlaku tuan-tuan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seperti Ustazah Syaurah kata tadi, kita mendustakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anak muda ini, kita tak membicarakan tentang orang-orang yang dah senior daripada kita, tidak. Alhamdulillah di surau saya ataupun di masjid-masjid surau yang lain, alhamdulillah golongan-golongan yang utama yang banyak dalam surau masjid ini adalah orang-orang yang senior. Allahu Akbar. Sekarang ni kita nak memfokuskan kepada orang-orang muda yang mereka kurang nak membuka hati mereka ke surau. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat aku yang manakah yang kamu dustakan. Maka di kesempatan ini saya menyeru kepada anak-anak sekalian, mengapa kita tidak menghargai masa-masa itu, lebih-lebih lagi pada masa PKP sekarang ini. Maknanya kita dalam pergerakan kita terbatas, dalam perbuatan kita ke sana sini terbatas. Sebelum ini masjid dan surau dibuka buat seketika. Jadi kurangnya orang yang datang ke surau ini, anak-anak muda ini, mungkin kerana mereka terlalu sibuk, maknanya mereka jauh daripada agama. Mereka terlalu, yang pertamanya poin saya nak sampaikan dekat sini sebagai mukadimah, mereka terlalu mengikut hawa nafsu keremajaan mereka. Mereka merasakan bahawa mereka masih lagi tidak mencukupi hal dunia. Itu yang pertama. Kita yang pertama, anak-anak muda sekalian, memang kita dalam usia yang muda, tapi kita kena kembali kepada asal-usul kejadian kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin ini semata-mata kerana untuk menyembah aku. Itulah objektif hidup kita sekarang ini tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, adik-adik saya, perasaan rasa tak cukup semua, tak cukup dunia. Jadi mereka mengutamakan dunia pada masa muda ni. Mereka sangat mengutamakan dunia yang fana, yang fata morgana, metafora yang ada segala-galanya ini. Mereka fokuskan pada nikmat dunia semata-mata
tetapi mereka lupa kepada tujuan utama kita untuk apa? Untuk ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang benar. Tujuan kita ni untuk menjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ke syurga, tuan-tuan. Alam akhirat kita ini adalah fokus utama kita 100%. Tetapi mengapa anak-anak muda kita ini tidak ke arah itu? Mereka menyimpang ke arah yang lain. Seharusnya pada masa muda ini, inilah peluang yang kita ada masa muda ini untuk kita kembali, untuk kita datang dengan ceramah. Daripada kalau kita ke pejabat, kita mendisiplinkan diri kita, kita balik, kita pastikan kita ini menjadi satu budaya surau dan masjid. Kita mujahadah, kita balik beramal. Pastikan kita duduk di surau dan masjid waktu maghrib dan isyak. Pastikan diri kita ini celik surau dan celik pahala. Berapa ramai orang, dia anak-anak muda ini yang sibuk, yang nampak dunia semata-mata, tapi tidak nampak akhirat yang utama, yang menjadi pilihan kita yang sepatutnya kita ikut. Itu saja sebagai mukadimah kita. Alhamdulillah. Cantik. Para penonton yang hormati sekalian, ya, saya tengok yang sudah berada bersama dengan kita, Puan Hamidahnya, Puan Nur Hayatinya, Puan Balkisnya. Ini, tuan-tuan, kita punya top fan, tuan-tuan. So loyal, they are very, very loyal to the program. Alhamdulillah, kita tidak orang-orang lain. Yang orang-orang ni, tuan-tuan, orang-orang ni bukan generasi X, bukan XY lagi. Orang ni lebih atas lagi, lebih dewasa lagi. Tetapi mereka mempunyai keinginan yang sangat mendalam untuk memperbaiki diri mereka dengan menonton program-program seperti yang disajikan oleh Yayasan Sabha ini, insya-Allah. Tadi apa yang perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Wan Suhailan tadi, mereka jauh daripada agama. Jauh, tuan-tuan. Mereka jauh. Kalau mereka jauh daripada supermarket, tak apa lagi. Jauh daripada mak dan ayah, tak apa lagi. Jauh daripada tempat shopping, tak apa lagi. Jauh daripada tempat bowling, tak apa lagi. Jauh daripada tempat memancing, tak apa lagi. Tapi jauh daripada agama ni arti jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana, tuan-tuan? Macam mana? Dan Wan tadi menyebutkan, kita lupa, tuan-tuan, bukan saja anak remaja, sebagai daripada yang dewasa, yang tua pun lupa tentang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Kan Wan Suhailan katakan, ingat akhirat, ingat akhirat, ingat akhirat. The idea for them to remember akhirat, making akhirat part of their life, agenda in their life, itu tidak ada kepada anak muda, itu kurang. Dan Wan Suhailan ni, para penonton yang mati sekalian, bercakap bukan daripada teori, tuan-tuan. Dia adalah pengerusi kepada surau di satu taman yang berada dalam lingkungan wilayah Persekutuan dan Selangor, Bandar, tuan-tuan, di Gombak, Bandar. Jadi dia nampak, apa dia kata tadi, tuan-tuan nampak? Kebanyakannya datang ke surau orang-orang berumur 40, 50 dan 60 dan 70. Di mana yang di bawah 40? Yang segar bugar. Mata masih segar, telinga masih segar, jantung masih segar. Tidak macam saya di IJN sekarang ni, tuan-tuan dan puan ni. Semuanya segar. Tapi bagaimana mereka menggunakan kesegaran yang Allah kurniakan kepada mereka. Itu yang disebut tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat-nikmat manakah yang kamu dustakan? Tuan-tuan, saya nak pergi kepada musyawarah. Ustazah, ya. Tadi disebutkan mengenai tentang komplain daripada Wan Suhailan tadi, tentang anak-anak ni kita lupa kepada akhirat, tak nampak akhirat dan sebagainya. Adakah ini kerana pengaruh persekitaran? Adakah ini kerana pengaruh sistem pendidikan kita? Adakah ini pengaruh kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan mereka? Adakah ini pengaruh-pengaruh yang lain? Apa pengaruh dalam kehidupan syaurah lah, sebagai seorang penghafaz Al-Quran, sebagai seorang agama muda, agamawan muda, ilmuwan Islam muda, apa pengaruh yang pertama yang paling kuat sekali menyebabkan anak kita lupa akhirat, lupa agama, jauh daripada agama, tak pergi surau, tak pergi masjid, derhaka dengan mak, derhaka dengan ayah, derhaka dengan Allah, derhaka dengan Rasul? Apa sebab jadi begitu? Dan saya diberitahu, tuan-tuan dan puan, hampir setiap rumah kita dapati ada anak-anak muda Gen Y yang termasuk dalam kategori seperti ini. Macam mana, Ustazah? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim.
Okay, bila kita berbicara tentang apakah punca berlakunya fenomena sebegini yang kita lihat hari ni kan sebenarnya Datuk. Dan sebenarnya waktu kalau kita ingat lagi lah waktu PKP mula-mula kan kita lockdown, ramailah orang komplain dekat media sosial kata kenapa masjid tak boleh buka, kenapa surau tak boleh buka. Tapi sebelum kita akan lockdown ni kan masjid dibuka sekejap waktu bulan puasa hari tu kan. Tapi sebenarnya fenomena tu sama sahaja. Ramai orang rancak dekat media sosial tapi bila dekat masjid rupanya tak datang juga. Jadi macam mana, apakah punca di sebalik perkara ni berlaku? Okay? Perkara yang pertama memang kita tak boleh lari daripada ilmu tu sendiri. Okay? Kefahaman tentang agama tu sendiri. Saya tak menafikan ada orang dia ada ilmu tapi membuatkan dia tak sampai juga pada masjid. Sebab apa? Ilmu itu hanya sekadar tahu. Bukan ilmu itu untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan dia. Jadi perkara yang pertama menjadi sebab utama kenapa berlakunya begini, kenapa yang disebut oleh Ustaz Suhailan tadi, remaja ni khususnya dia ada satu rasa yang tak cukup pada dunia. Banyak benda dia nak kejar. Dia nak kejar harta, dia nak kejar kerjaya dia. Jadi ada banyak benda tentang perihal dunia ni dia nak kejar. Jadi sebab apa berlakunya begini adalah kerana kurangnya ilmu berkaitan akhirat. Dia jarang dengar ustaz-ustaz bagi tazkirah tentang hari akhirat. Dia jarang dengar tentang kelebihan orang pergi masjid. Dia jarang dengar tentang kelebihan orang baca Quran. Dia jarang dengar tentang kewajipan menjaga solat dan sebagainya. Maka perkara yang pertama mesti tak boleh lari daripada ilmu. Sekalipun kalaupun kita ni bukanlah orang yang belajar dalam ilmu agama, maka kita jadi seorang penuntut ilmu. Dengar, satu hari paling kurang kena spend 5 minit tengok video. Hari ni kita tak mampu nak pergi masjid sebab apa? Masjid dah tutup. Kan kita tak boleh nak pergi ke masjid. Maka bagaimana kaedahnya? Maka kita dengar video YouTube. Dah pastikanlah video yang kita dengar tu daripada ustaz-ustaz yang betul. Sebab apa hari ni akhir zaman, subhanallah, ramai orang nak jadi para asatizah, nak jadi ustaz dan jadi ustazah, tetapi apa yang disampaikan itulah jauh daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka benda tu pun kena tengok. Tetapi saya tak menafikan ada juga orang yang ada ilmu tetapi dia nampak tak seperti orang yang berilmu. Maka ni kita panggil sebagai satu ujian buat dia. Saya ingat lagi dulu ustaz saya sebut apa, Syaurah, orang yang berilmu ni biasanya syaitan yang datang kepada dia ni bukan biasa-biasa. Yang datang tu dia ada jawatan sarjan dan sebagainya. Maka ujian juga untuk dia. Jadi kita kena ingat Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis antara golongan yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam api neraka adalah orang yang ada ilmu tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu mereka. Wal'iyadzubillah. Kita takut benda tu. Okay, jadi perkara yang pertama mesti ada ilmu. Dan ilmu ini bukan semata-mata pada generasi Y. Tetapi ilmu ini juga perlu ada pada ibu dan juga ayah. Yang ni kita sebut tentang persekitaran. Kebanyakannya macam surau saya kan Datuk, saya nak cerita. Ada ada 2 orang budak ni, umur mereka ni, seorang tu dalam 6 tahun. Yang kedua 7 tahun. Mereka ni adik-beradik Datuk. Dan subhanallah, hebatnya didikan mak ayah mereka ni sehingga kan Datuk, setiap hari waktu subuh mereka tak pernah miss pergi surau Datuk, solat subuh. Dan mereka pergi subuh tu dalam keadaan berlari seronok Datuk. Bukan dalam keadaan kita tengok tengah baru bangun tidur dan sebagainya. Sebab apa? Didikan daripada ibu dan juga ayah. Jadi dalam kita nak melahirkan generasi Y yang cinta pada masjid, yang boleh jaga solat, yang cintakan pada Quran, maka kita sebagai seorang ibu ayah juga perlu terlebih dahulu ada ilmu. Saya bila tengok budak ni rasa malu dengan mereka. Sebab apa? Kita umur 6 tahun, 7 tahun tu solat nak kena paksa lagi kan Datuk. Tapi budak ni kalau pergi surau seronok. Gelak ketawa mereka berdua adik-beradik ni. Jadi disebabkan apa? Didikan daripada ibu dan juga ayah. Sebab dia ada isu juga. Saya pernah lah menerima daripada teman-teman kan. Mereka kata kenapa mereka tak boleh konsisten sebagaimana mereka konsisten dekat sekolah. Kan dulu dekat pusat tahfiz, kalau solat ustaz ingatkan ada suasana. Tapi mereka kata kenapa dekat rumah saya tak boleh konsisten sebagaimana saya konsisten dekat sekolah. Mereka sebut antaranya adalah kerana ibu dan juga ayah. Maksudnya apa? Tidak ada persekitaran di rumah tu sendiri. Dia tak pernah tengok mak ayah dia solat awal waktu. Dia tak pernah tengok mak ayah dia pergi masjid. Jadi bagaimana dia untuk ada kekuatan tersebut untuk buat perkara tersebut. Maka ibu ayah pun memainkan peranan. Jadi kita tak boleh semata-mata nak blame pada anak kita sendiri. Kita kena check juga.
ada silap tak daripada kita ni sebagai ibu bapa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kawan-kawan ini semestinya. Sebab apa generasi Y ini, khususnya dalam lingkungan pelajar universiti lah, umur 18 tahun ke 20 lebih tu, yang mana anak remaja ni, mereka ni masa mereka akan lebih banyak kepada bersama dengan kawan-kawan berbanding dengan ibu ayah. Jadi pengaruh kawan ini sangat-sangat memainkan peranan. Sebab tu Nabi SAW minta pada kita nak berkawan boleh, tapi kita kena pilih. Sebab apa? Kawan ini akan beri kesan dalam kehidupan kita. Kan Nabi SAW umpamakan, kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi kan, kita akan dapat tempias daripada minyak wangi tersebut. Tapi kalau kita kawan dengan orang-orang yang tak baik, kita pun akan ada pengaruh tersebut. Dan inilah di antara sebab kenapa ramai anak muda bila masuk universiti, yang dulunya sekolah agama, tiba-tiba masuk universiti berlakunya kejutan budaya. Kawan dengan orang yang contohnya tiap-tiap malam pergi pada tempat yang tak sepatutnya. Dulunya dia ada rasa malu nak buat perkara tersebut. Tapi bila mana selalu bersama dengan kawan-kawan seperti itu, maka akhirnya dia terjerumus juga. Okay, jadi benda-benda ni kita kena ambil cakna. Okay. Ni sekarang pula kita akan lockdown, jadi semestinya kita akan lebih banyak masa bersama dengan anak-anak. Maka manfaatkan, hidupkan suasana rumah kita itu dengan ilmu, bukan semata-mata untuk anak kita tetapi untuk kita juga bersama-sama, insya-Allah. Jadi itu sahaja Datuk untuk Alhamdulillah. Tuan-tuan menyentuh mengenai pengaruh tadi. Syarah memberitahu tuan-tuan dan puan, pengaruh tu lebih pada persekitarannya. Masjid tak pergi, ada masjid. Tiap-tiap kawasan perumahan ada masjid, ada surau dan sebagainya, tuan-tuan dan puan semua tempat dia pergi. Giant dia pergi, Tesco dia pergi, Bukit Bintang dia pergi, Jalan Imbi dia pergi, Port Dickson dia pergi, yang dekat-dekat tuan-tuan, Genting Highland dia pergi. Tapi rumah dia dengan masjid tu berjalan hanya 7 minit saja, dia tak pergi, tuan-tuan dan puan. Bukan saja dia tak pergi, syurah tadi menyebutkan bapak dia pun tak pergi. Jadi macam mana tuan-tuan? Yang syarah menyebutkan tadi persekitaran keluarga. Tak ada tunjuk contoh. Contoh tak ada. Pada ibu tak ada contoh, pada ayah tak ada contoh. Ada sekarang ni jam saya menunjukkan pukul 7.32. Saya yakin. Mari kita pergi rumah-rumah kita tengok. Anak kita tak bangun lagi. Yang sedihnya suami kita tak bangun lagi. Yang sedihnya semua penghuni rumah itu tidak bangun lagi. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Kita subuh kita tinggal begitu. Subuh minggu ni kita tinggal begitu. Anak tinggalkan subuh. Ayah tinggalkan subuh. Mak tinggalkan subuh. Tuan-tuan, yang disebut ini tak percaya, mari kita pergi rumah ke rumah. Kita pergi rumah ke rumah. Berapa orang sekarang ni yang sudah meninggalkan tikar sembahyang, baru duduk sejadah tadi, baru mendirikan, oleh kerana tak pergi surau dan sebagainya, berjemaah di rumah. Berapa orang yang buka Quran pagi ni tuan-tuan? Berapa orang yang sedang membaca Quran pagi ni? Berapa orang yang menghadap kiblat tuan-tuan dan puan, membilangkan tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah pada pagi ni? Berapa orang tuan-tuan dan puan yang memberikan sedikit, membaca sepotong hadis untuk ahli keluarga pada pagi ini? Tuan-tuan, kalau ini tidak berlaku, hari ini tidak berlaku, minggu depan tidak berlaku. Minggu depan tidak berlaku, bulan depan tidak berlaku. Bulan depan tidak berlaku, tahun depan tidak berlaku. Akhirnya, malaikat maut datang memutuskan nyawa kita dalam keadaan kita alpa, tuan-tuan. Kita alpa. Macam yang Wan Suhailan menyebut tadi. Sebab kita jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila syurah menjawab tadi, memberikan komen tadi, saya terbayang-bayang tuan-tuan. Kalau macam syarah inilah merupakan Gen Y kita di Malaysia. Ibu-ibu dan ayah-ayah can be rest assured when you are to be called by God to face Him. Tuan-tuan, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Anak inilah yang akan berdoa, tuan-tuan. Anak inilah yang akan berdoa. Anak inilah yang menyebut, tuan-tuan, selamatkan ibu dan ayahku, roh mereka di alam barzah, damaikan mereka di alam barzah. Mati anak Adam, tuan-tuan, ini famous, hadis ini famous. Semuanya tinggal di dunia, keretanya tinggal, rumahnya tinggal, mahligannya tinggal, isterinya tinggal, anaknya tinggal. Yang mengikuti mayat itu ada 3 perkara. Yang pertama, amal jariah yang dilakukan. Yang kedua, saudara, ilmu yang dimanfaatkan.
Yang ketiga ialah doa anak yang saleh dan anak yang salehah. Terbayang kepada saya, if only you and I have got this type of children, dalam personality syaurah ini, Masya Allah. Tuan-tuan, ada satu ulama, saya baca ulang-ulang, bila petang-petang sebelum maghrib, roh-roh yang berada di dalam barzah itu akan menghadap Allah. Apa dia kata, tuan-tuan? Aku sedang menunggu doa daripada anak-anak aku. Aku sedang menunggu doa daripada anak-anak aku. Doa macam mana? Anak yang pertama merempit. Anak yang kedua, tuan-tuan, dengan kawan dia pusing motosikal satu kampung. Dah berapa kali pusing dah. Doa yang ketiga, tuan-tuan, anaknya tak pernah masuk ke masjid, tak masuk ke surau. Anak yang mana nak berdoa kepada ibu dan ayahnya? Anak yang mana nak macam syaurah ini? Anak yang mana, tuan-tuan dan puan? Wan Suhailan ni, cuba komen sikit saya hendak kalau dapat dikomenkan. Tadi Syaurah sebut, tapi saya rasa kalau misalnya sebab Wan Suhailan ni dia juga ayah, dia juga suami, dia juga ketua keluarga dan dia juga mempunyai keluarga besar, ada maknya, ada ayahnya, ada mertua dan sebagainya. Apa dia? Cuba elaborate sikit fungsi mak ayah, fungsi abang kakak dalam menentukan suasana rumah kita adalah suasana, tuan-tuan, percikan-percikan, kita katakan sebagai, tuan-tuan, sebagai cahaya-cahaya daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana, Wan? Macam mana peranan mak bapak? Dan Wan sendiri sebagai ayah, Wan sendiri sebagai suami, Wan sendiri sebagai ketua keluarga. Macam mana? Apa peranannya? Tapi Syaurah mengatakan tadi, mak bapak tidak memainkan peranan, tidak memberi contoh kepada anak-anak. If only you can elaborate on that, but that would be good. Sila, Puan Suhailan. Baik, Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Baik, bagi round yang kedua ni, saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu dan ayah saya. Sebenarnya, bercerita pasal peranan mak dan ayah ni, tuan-tuan, alhamdulillah, walaupun saya ni tidak dibesarkan dalam sekolah yang beraliran agama, kita pergi ke sekolah asrama penuh, ya. Kita modernization, kita belajar bab-bab yang biologi, fizikal dan chemistry dan sebagainya. Alhamdulillah saya telah dibesarkan dalam keluarga yang sangat mementingkan agama, tuan-tuan. Saya tak ramai adik-beradik, saya dengan kakak saya seorang saja, tapi maknanya pelajaran agama itu bermula daripada rumah. Tuan-tuan, saya masih ingat lagi, Allahu Akbar, masa saya kecil-kecil dulu, macam mana nak membudayakan solat subuh dekat rumah ni. Bagaimana mak saya dan ayah saya paksa kita bangun. Paksa adik-beradik kita bangun. Paksa ambil air semayang, tuan-tuan. Ingat senang ke? Kita ni kecil-kecil ni dalam mundah rumah yang dulu tak ada water heater pun. Tak ada air yang panas pun. Kena bangun pagi, kena ambil wuduk dan sebagainya. Tapi budaya tu. Kita nak cerita ayah-ayah ibu sekalian. Kepada yang belum kahwin lagi, tak apa. Ingat. Tapi ambil tips ini. Apabila dah berumah tangga, peranan kita sebagai ibu bapa ni bermula daripada rumah. Kita ada anak-anak yang kecil, macam mana kita nak membudayakan Islam itu menjadi yang nombor satu dalam rumah kita? Kita kena berubah dulu. Perubahan kita itu mesti kita nampakkan dulu kepada anak-anak kita. Kita nak suruh anak-anak kita solat, kita kena solat dulu. Kita nak suruh anak-anak kita pergi ke surau dan masjid, kita mesti pergi ke surau dan masjid. Kita nak membudayakan bacaan Al-Quran ni, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kita kena membaca Al-Quran. Kalaulah anak-anak kita semuanya menjadi macam Ustazah Syaurah ni, Masya Allah, masjid dan surau ni akan penuh sentiasa, tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang akan nampak. Itulah yang saya kata tadi, round yang kedua ni, satu poin yang pertama ni, kita tak nampak pahala, tuan-tuan. Tambah lagi budak-budak muda sekarang ni, yang baya-baya saya ni, yang umur 40-an ni yang dah 4 series ni, tuan-tuan, kita tak nampak pahala lagi. Apa dah, kita profesional, tapi kita tidak nampak pahala dan dosa. Macam orang yang kena melecur badan dia, orang yang tak takutkan api tu, maknanya kalau dia budak-budak ni dia tak akan takut api, melainkan kalau contoh dia kena melecur badan dia. Bila dah melecur badan dia tu, Allahu Akbar, sebut pasal api, sebut pasal bunga api, aku takkan sebut dah pasal benda tu sebab dia nampak. Elektrik ni kalau kita nampak Allah, kita akan jauhkan. Sebab itu kita tidak nampak pahala dan dosa. Sebab tu Nabi bersabda, kalau kamu nampak apa yang aku nampak akhirat kamu akan banyak menangis. Menangis, tuan-tuan, kamu akan kurang ketawa, kurang gelak ketawa. Kita kena ingatkan mati. Itu yang pertama. Tadi, kurang nampak pahala, tak nampak dosa dan tak nampak mati. Kita duk bersembang benda ni yang seolah-olah mati itu perkara yang jauh sangat dengan kita. Sedangkan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu sekalian, dalam taman saya ni,
dalam akhir-akhir ini ramai jemaah-jemaah yang pergi meninggalkan kita. Ramai yang meninggal bukan kerana COVID pun, meninggal kerana sakit tua dan sakit komplikasi dan sebagainya. Macam mana kita ni nak membudayakan sesuatu itu kalau kita tidak takutkan mati, tuan-tuan? Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, kalau kita tengok dalam grup-grup WhatsApp sekarang ni, Allahu Akbar, saya minta maaf. Saya minta maaf, kita kena sebut sebagai ulang kaji. Dalam grup-grup WhatsApp kita ni membicarakan pasal benda-benda yang tidak ilmiah pun kadang-kadang. Kita bercerita tentang sesuatu yang tak betul pun. Kita ikut trend. Minggu ni ada isu apa? Semua cerita pasal tu. Cerita pasal vaksin. Padahal dia bukan ahli pun. Sehingga ianya mendatangkan fitnah kepada seluruh ahli keluarga kita, kepada seluruh masyarakat yang berada dekat-dekat dengan kita. Saya nak ambil kesempatan ini sebab saya tengok ramai orang yang menonton sekarang ni di kalangan ahli-ahli jemaah surau saya. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada ayah-ayah, ibu-ibu sekalian kerana telah banyak membantu surau kita, banyak memberikan infak, banyak memberikan tenaga yang cukup. Kita bekerjasama. Alhamdulillah surau kita ini makmur, tuan-tuan. Kita dapat melihat peningkatan. Dulu kalau orang sembahyang zuhur dan asar tu satu saf saja, sekarang dah 2 ke 3 saf. Kalau subuh tu 2 saf, sekarang dah 4 ke 5 saf. Alhamdulillah kita dapat berjaya memupuk semangat cintakan surau dan masjid ini. Kalau tuan-tuan nampak, tuan-tuan lihat sekarang ni, tuan-tuan, tak ada sebab dah kita tak boleh pergi ke surau dan masjid ni. Sebab apa? Surau dan masjid kita ni selesa. Selesa nak, ya Allah. Dengan kapetnya, dengan suasana aircon dia, dengan sound system dia, dengan kita punya program dia. Kalau tuan-tuan datang ke surau, saya lah contoh. Surau lain lebih hebat lagi. Tapi kita nak pastikan kita ada kuliah maghrib penuh, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ke mana kita pergi ni? Anak-anak muda, adik-adik saya, lepas balik daripada pejabat tu, datang ke surau. Pergi ke masjid masing-masing. Dengar ceramah-ceramah agama. Kuliah-kuliah agama ni sebab kita nak dekatkan mati. Nak rasa takutkan mati. Kalau kita nak rasa takutkan mati, tapi kita jauh dengan masjid, dengan surau, macam mana, tuan-tuan? Jadi kuliah maghrib kita penuh, kuliah subuh kita penuh. Sekarang ni kuliah live di Facebook pun banyak, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tidak ada sebab musabab pun kenapa kita mesti jauh dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, solat. Ini penting, tuan-tuan. Kita back to basic. Adik-adik saya, sahabat-sahabat baik saya, solat jangan tinggal, tuan-tuan. Solat jangan tinggal. Kalau kita, ini di rumah. Peranan ibu bapa pastikan anak solat di rumah. Itu di rumah kita nampak tak apa. Ini dekat luar. Di pejabat-pejabat, Allahu Akbar, berapa ramai orang yang tak solat, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang masih bercakap benda-benda yang mengarut-ngarut, tuan-tuan. Masih lagi orang yang alpa, orang yang lupa diri kadang-kadang, orang yang sombong, riak, takabur. Sedangkan kita ni dah dekat dengan kematian, tuan-tuan. Dekat dengan kematian dan kita mesti rasa takut. Dan yang kedua, dalam round yang kedua ini, kita sebagai anak muda ni, kita rasa akidah saja cukup. Itu tak betul tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dah cukup. Kita tak perlu semayang, kita tak perlu nak puasa, tak perlu nak berbuat baik kepada orang tua, tak perlu buat baik dengan masyarakat. Kita hanya pentingkan diri kita sahaja. Ingat, tuan-tuan, orang Islam ini belum tentu orang yang mukmin, tuan-tuan. Perbanyakkan baca Al-Quran. Kalau tak boleh nak baca Al-Quran, saya pasti ramai yang tak boleh baca Al-Quran. Di surau kita, yang baca Al-Quran ni orang-orang yang sama 20-30 tahun dulu, Datuk. Orang-orang yang sama yang datang ke masjid dan surau. Orang-orang yang sama yang belik Al-Quran, buka Al-Quran. Tapi anak-anak muda kita di mana? Anak-anak muda kita ini jauh daripada surau dan masjid dan jauh daripada Al-Quran. Membudayakan bacaan Al-Quran ni, tuan-tuan, bacalah. Kita tengok diri kita, berapa banyak kita baca. Ustazah Syaurah, saya pasti dia paling minimum dia mesti baca 1 ke 2 juzuk sehari. Kalau tak, dia akan lupa. Tapi kita ni di mana, tuan-tuan? 1 ayat sehari kita baca. 2 ayat sehari kita baca, 1 muka hari kita dah baca, kita nak masuk syurga Allah ni. Kita cerita kita nak mati, kita tak nak kena seksa dalam kubur, kita nak masuk syurga Firdaus kalau kita minta daripada Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah ibu bapa kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Tapi kita tak solat. Kita tak cakna tentang agama. Kita tak baca Al-Quran. Kita tak berzikir. Kita tak bersedekah. Kita tak infakkan harta-harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beberapa poin yang saya sampaikan ini adalah kena dengan cara hidup kita yang berlaku sekarang. Adik-adik, kawan-kawan saya, apa yang berlaku hari ini kita mesti jadikan sempadan. Jangan melebih-lebih, tuan-tuan. Kembali balik kepada asal kejadian. Kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat baik, hablum minallah wa hablum minan nas, dan jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala.
apa segala yang kita berlaku sekarang ni, COVID yang berlaku, jangan salahkan Allah. Ini sebenarnya kalau kita melihat dari bagi perspektif negatif, kita akan merasakan benda ini satu kemudaratan kepada kita. Tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata, kita mesti doa. Doa ni senjata umat Islam. Dengan doa tu sebenarnya, kita berdoa, kita akan merubah kemudaratan yang berlaku sekarang ini COVID, akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Sesuatu berlaku yang negatif itu akan menjadi manfaat buat kita. COVID ini kita lihat negatif. Tapi COVID yang berlaku ini sesuatu yang benda yang sangat baik kalau kita melihat dari segi benda yang satu positif. Dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tengok tuan-tuan dia. Saya sebenarnya seronok ya. Kalau kita lemah pemikiran, lemah tindakan, baik kita dengar. Orang macam Syawra, orang macam Wan Suhailan. Tuan tengok tadi. Wan Suhailan seorang profesional, tuan-tuan. Tidak daripada aliran agama pun. Tuan-tuan tengok Al-Qurannya, tuan-tuan tengok hadisnya, tuan-tuan tengok macam mana penyampaiannya. Tak terfikirkah kita? Ada anak umur 30-an, 20-an, nak macam Wan Suhailan. Tadi macam Syawra. Ini macam Wan Suhailan ni. Tuan-tuan, profesional, kerja juga di pejabat dan sebagainya. Balik, kerjakan agama di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik pimpin masyarakat. Balik kita motivasi masyarakat. Balik kita bersama dengan masyarakat. Menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia tuan-tuan nampak ni. Jadi saya tak ramai ni tuan-tuan. Betul-betul tak ramai ni. Saya hidup dah jauh lebih lama daripada para penonton semuanya. Saya 73 masuk 74 dah umur saya tuan-tuan. Dah perhati dah. Untuk anak-anak muda ni tuan-tuan, untuk anak sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti ni, anak muda yang telah meninggalkan bangku sekolah, bangku universiti ni, 1.2 juta telah bersama saya dalam program summer camp, program smart learning, program parenting dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, yang saya sedih sekali dalam masa 35 tahun saya mengendalikan program itu, 90% lebih tak boleh baca Quran, tuan-tuan. 90% lebih. 90% lebih tak hafaz doa iftitah. 90% lebih tidak boleh baca tahiyat akhir yang merupakan rukun dalam salat. 90% lebih tidak betul membaca Fatihah, daripada makhraj hurufnya tak betul, tajwidnya tak betul. Tuan-tuan, macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Yang Wan Suhailan menanyakan, macam mana nak bertemu dengan Allah? Macam mana nak bertemu dengan Allah? Saudara, mak bapak bertanggungjawab. Bagi anak perempuan, bapa-bapaknya fully responsible. Anak perempuan yang belum kahwin lagi, tuan-tuan dan puan. We are fully responsible. The responsibility rests on your shoulders. Kita ni, macam mana mak ayah dan sebagainya. Tuan-tuan, kita bukan nak blame mak ayah, tapi realitinya. Tadi Wan Suhailan memulakan program tadi pembicaraannya. Mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu dan ayah yang mendidik dia pagi-pagi without fail, waking him up for subuh prayer. Waking him up. He and his sister. Kan? Mana nak cari? Adakah tuan-tuan mainkan peranan ini? Minta maaf ayah saya seorang imam, guru agama kampung dan guru Al-Quran. Mak saya guru Al-Quran. Pun macam Wan Suhailan. Sampai saya dah besar panjang, dah beranak, tuan-tuan, dah beranak, dah beristeri. Kejut lagi, tuan-tuan. Balik rumah mak, balik rumah ayah pukul 5 suku tu memang diketuklah pintu. Assalamualaikum, bangun subuh. Itulah ucapan yang keluar daripada mulut ayah saya. Ucapan yang keluar daripada mulut ibu saya. Ketuk pintu, ketuk. Tak bangun, ketuk lagi. Tak bangun, ketuk lagi. Ada antara adik-beradik kita yang lihat nak bangun. Bukan tak salat, mereka salat. Tapi nak bangun, nak memulakan membangun. Nak buka mata tu, lihat, tuan-tuan nampak. Ketuk kali yang kedua, ketuk kali yang ketiga. Inilah yang berlaku, saudara. Tapi pengetuk-pengetuknya dalam bentuk ibu dan ayah. Di mana dia, tuan-tuan? Di mana dia? Kadang-kadang, tuan-tuan, ibu dan ayah ni merasakan bukan tanggungjawab dia untuk mengetuk pintu anak-anak. Dia kata anak dah besar, anak dah pergi universiti, anak dah bergaji besar. Takkan aku nak kejutkan dia? Dia ada isteri, dia ada suami. Takkan aku nak mengejutkan dia? Dan kadang-kadang mak bapak terasa terpencil, terasa kecil sangat nak mengejutkan anak-anak yang pernah berada dalam perutnya 9 bulan 10 hari itu. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, Ustaz Syawrah, kalau dapat kita tengok macam mana
Rasulullah SAW. Kebanyakan zaman Nabi Muhammad, tuan-tuan, yang bersama dengan Nabi, mereka yang berumur antara 9, 10 sampailah kepada 16 tahun. Kebanyakannya. Zaid bin Thabit misalnya, Abdullah ibni Umar, Abdullah ibni Mas'ud, Tariq bin Ziyad, Usamah bin Zaid, Abdul Rahman ibni Auf misalnya. Allah, tuan-tuan, Arqam ibni Arqam misalnya. Muda-muda ni, muda-muda. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Tetapi tuan-tuan, macam mana? 11 tahun, 12 tahun, hatinya tersangkut kepada Allah. Hatinya tersangkut kepada Nabi Muhammad. Hatinya tersangkut kepada jihad. Jihad, tuan-tuan, jihad. Saya yakin ada anak kita, ada keluarga kita, dalam rumah kita tak pernah sebut perkataan jihad. How can you sebut perkataan jihad? In what context are you going to mention perkataan jihad dalam rumah kita? Jadi inilah masalah besar. Jadi Syaurah, macam mana zaman Nabi itu macam mana? Kebanyakan yang bersama dengan Nabi ialah anak-anak muda ni. Semuda 9-10 tahun macam Ali karamallahu wajhah. 9 tahun, 10 tahun tuan-tuan. Dah berjuang dah tuan-tuan. Jadi macam mana Syaurah dibandingkan zaman Nabi dengan zaman kita sekarang? Nabi boleh buat, kenapa kita tidak boleh buat? Macam mana Syaurah? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bila kita nak membandingkan zaman kita dengan zaman Nabi SAW, semestinya satu zaman yang sangat berbeza. Dan sebenarnya, bila disebut tentang zaman kita ini pun, kita hakikatnya kita berada di fasa akhir zaman. Yang mana ramai orang melihat perkara yang baik, dilihat jadi perkara yang tak baik. Perkara yang tak baik dilihat sebagai perkara yang baik. Jadi itu di antara orang kata sebagai ujian akhir zaman. Yang mana kalau kita melihat cabaran dunia hari ini mungkin tak sama dengan cabaran yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Kita melihat zaman hari ini khususnya media sosial, telefon bimbit yang banyak merosakkan anak-anak kita. Tetapi bila mana kita melihat kepada sirah, kenapa pada zaman Nabi SAW ramai anak muda mereka faham tentang agama yang menjadi asbab mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk agama. Tapi kita melihat pemudi hari ini yang mana nak korbankan selimut pun susah sebenarnya, Datuk. Tak cerita tentang korbankan darah. Kita tak cerita tentang korbankan nyawa. Nak korbankan selimut awal pagi pun Allahu Akbar. Jadi kalau kita melihat kenapa berlakunya perbezaan. Yang pertama, semestinya lah kerana pada zaman Nabi SAW ada Rasulullah tu sendiri. Bila ada Rasulullah ini auranya berbeza. Tetapi kita tidak boleh mengatakan hari ini saya tak boleh jadi baik sebab apa Nabi SAW tak bersama dengan saya. Tetapi hakikatnya Nabi ini telah mendoakan tentang kita 1400 tahun yang lalu. Nak ceritanya apa? Hakikatnya Nabi bersama dengan kita. Okey, itu satu. Yang kedua adalah kerana kefahaman agama itu sendiri. Kita melihat kalau pada zaman Nabi SAW, tak kala mereka menghafal ataupun mereka nak membaca Al-Quran, mereka tak akan berpindah ke ayat yang lain selagi mana mereka tak beramal dengan ayat tersebut. Sebab apa? Ada kefahaman agama. Mereka faham. Saya belajar ni, saya baca Al-Quran ini sebab nak amalkan dalam kehidupan harian. Tapi hari ni, ramai orang belajar sebab apa? Belajar sebab nak tahu. Bukan belajar sebab nak beramal. Maka tidak ada kefahaman agama tersebut. Maka kefahaman agama ni satu perkara yang mahal. Ramai orang belajar agama tapi tak ada kefahaman agama yang menjadi asbab mereka pula jadi fitnah pada agama. Maka perkara yang kedua mesti ada kefahaman agama. Kena clear. Kena clear tentang tujuan kehidupan kita yang disebut oleh Ustaz Suhailan tadi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah diciptakan manusia dan juga jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kalaulah Allah campakkan pada kita ini rasa kefahaman tentang tujuan hidup, Masya Allah, Tabarakallah, maka amanlah dunia ini. Sebab apa? Tidak ada manusia yang tidak akan meninggalkan perintah Allah. Sebab apa? Tahu kehidupan dunia. Tetapi bagaimana untuk kita faham tentang kefahaman dunia ini, tujuan kita hidup, maka tak boleh lari daripada ilmu. Tengok para sahabat tak akan beralih pada ayat yang lain.
selagi mana mereka tak beramal. Tapi fenomena kita hari ni, siapa hafal laju maka dialah orang yang dimuliakan. Sedangkan tujuan penurunan Al-Quran itu bukan semata-mata untuk dibaca, bukan semata-mata nak melihat siapa hafal laju maka dia orang yang hebat. Tetapi tujuan utama Al-Quran itu diturunkan adalah untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kita ambil masa, kita lockdown selama 2 minggu ni, kita plan macam mana kita nak tarik balik anak-anak kita, adik-beradik kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hidupkan suasana di rumah. Okey, itu satu. Yang kedua adalah kurangnya mendengar sirah tentang para sahabat, kurangnya dengar tentang cerita para nabi, para orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Sebab apa? Pada apa yang selalu kita dengar, pada apa yang selalu kita lihat, yakni apa yang kita baca akan beri kesan tentang kehidupan kita. Kita melihat hari ni ramai remaja dia tertarik kepada penyanyi K-pop. Sebab apa? Dia selalu tengok K-pop. Jadi dia jadi tertarik pada artis-artis K-pop yang menyebabkan mereka ni jauh daripada agama. Maka kita kena cerita pada anak kita siapa para nabi, apa yang mereka buat sehingga mereka ni dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ni kadang-kadang kan jadi budaya bedtime story, kita cerita pasal apa? Kita cerita tentang sang kancil dan sang kura-kura. Kita cerita dengan anak-anak kita, cerita dongeng. Kenapa kita tak membawa satu kisah baik para nabi, orang-orang yang beriman, supaya apa? Anak kita ni dia ada rasa hebatnya sahabat dulu, saya nak jadi macam dia Umi. Tapi kita tak create rasa itu pada anak-anak kita. Sebab apa? Yang kita tahu cerita tentang cerita dongeng, cuba kita ubah benda tersebut. Sebab apa? Para nabi dulu, para sahabat, kenapa mereka ada satu semangat untuk berjuang? Sebab apa? Mereka nampak kisah para nabi yang dahulu yang mereka korban untuk agama. Apa yang mereka dapat? Allah janjikan pada mereka ini syurga. Okay? Jadi semua ini adalah perkara yang mahal. Dan sebenarnya dalam kita nak menarik balik anak muda kita untuk kembali kepada agama ini bukan satu perkara yang mudah. Kita kena terima realiti tersebut. Kalau dia waktu kecil, insya-Allah mudah lagi 10 tahun, 11 tahun. Tetapi bila mana dia berada dalam satu lingkungan umum mahasiswi, ia bukan satu perkara yang mudah. Tetapi tidak terlambat lagi untuk kita tarik balik anak-anak kita untuk kembali pada agama. Okay, banyakkan berdoa, ibu ayah banyakkan doa. Jangan semata-mata doa, ya Allah, kayakan anak aku dengan ilmu. Jangan berhenti dekat situ, tapi minta pada Allah, ya Allah, berikan kepada anak aku ni kefahaman dalam agama. Sebab itu paling mahal. Ada orang ada ilmu tapi dia jauh daripada masjid. Ada orang ada ilmu tapi jauh daripada Quran. Sebab apa? Tidak ada kefahaman dalam agama. Maka kita nak Allah berikan kepada anak-anak kita ini kefahaman agama. Kan ada sebuah hadis Nabi SAW menyebut, bila mana Allah berkehendak kebaikan pada seseorang itu, maka Allah akan beri dia faqih dalam agama. Dia faham tentang agama. Dia faham tentang tujuan dalam kehidupan dia. Maka itu perkara yang kita nak. Dan perkara yang terakhir, cuba kita rasakan pada anak kita supaya dia ada satu rasa, kalaulah Nabi SAW bersama dengan saya hari ini, bagaimana perasaan Nabi? Adakah Nabi bangga kita sebagai seorang umat ataupun Nabi sedih bila mana Nabi bersama dengan kita? Kalau adalah rasa itu, Masya Allah, Tabarakallah. Itu satu perkara yang sangat mahal. Jadi untuk ada rasa ni, kenalkan anak-anak kita ni dengan Nabi. Siapa Nabi? Satu pemuda, satu lelaki yang telah banyak berkorban untuk kita sebelum kita dilahirkan. Satu lelaki yang banyak menangis tentang kita sebelum kita kenal dia siapa. Jadi kenalkan anak kita dengan para nabi, ingatkan anak kita tentang kisah para sahabat supaya apa? Anak-anak kita ada rasa, ya Allah, aku nak jadi macam mereka. Jadi itulah sedikit Datuk, insya-Allah. Alhamdulillah. Apa yang diberikan di hujung tadi syawarah ialah percontohan, tuan-tuan. Uswatul hasanah, contoh yang baik ini kan ya. Zaman Nabi, contohnya Nabi sendiri dan para sahabat yang lain. Yang senior berikan contoh kepada yang junior, yang lebih junior berikan contoh kepada yang kurang junior dan sebagainya. Ini contoh, percontohan. Terutama tuan-tuan, mereka sudah dilatih daripada awal-awal lagi. Latih jihad. Yang mengiringi jihad ialah akidah. Yang mengiringi jihad ialah syariah. Yang mengiringi jihad ialah akhlak. Yang mengiringi jihad ialah pengorbanan. Yang mengiringi jihad ialah hatta nyawa diberikan untuk agama. Itu yang ditindikkan kepada anak umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Itu
yang kebanyakannya panglima-panglima perang, tuan-tuan dan puan. Bayangkan Tariq bin Ziyad, bayangkan Zaid bin Thabit, bayangkan Usama bin Zaid. Orang-orang ni, tuan-tuan dan puan, umur dalam 12, 13, 14 tahun. Umur 14 tahun, 16 tahun dah jadi ketua perang, tuan-tuan. Dah menjadi army general, tuan-tuan dan puan, untuk melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang disebutkan tadi ialah tentang model, tuan-tuan. Dia punya idola, dia punya ikon dia dalam kehidupan ini. Yang mak bapak bagi tahu saya, dia concern, dia tengok anak-anak dia. Macam mana nak ubah sikap anak dia. Model, role model anak kita ni ada dua dalam kepala dia. Yang pertama artis. Yang kedua ialah sukan. Para penonton, tuan-tuan, pagi tadi di Porto, di Portugal, Chelsea mengalahkan Manchester City 1-0. Saya yakin sebahagian besar anak kita tidur sekarang ni kerana melihat pertandingan akhir Piala Liga Eropah, tuan-tuan dan puan, Chelsea melawan Manchester City. Chelsea menang 1-0. Akhirnya oleh kerana benda tu ditayangkan di awal pagi begitu, tuan-tuan dan puan, jadi anak kita dengan bolanya, dengan senyum dengan bolanya, masih dengan bola di bantalnya, masih dengan bola di tilamnya, itulah anak kita. Dan bila bangun pula, buka tuan-tuan Facebook, cerita tentang artis itu, artis ini, artis itu, artis ini, artis itu, tentang artis ini. Kalau cerita artis ni, kadang-kadang saya pastikan orang umur 50-60 pun sangat faham tentang artis-artis, tapi tak faham tentang wahyu. Sangat faham tentang artis, tentang ahli-ahli sukan, tapi tidak faham dengan apa yang nak disampaikan, message risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah besarnya. Wan Suhailan tolong komen sikit mengenai yang apa yang nak ditiru oleh anak kita. Artis sukan, artis ahli sukan, artis ahli sukan. Macam mana Wan Suhailan? Halo? Ya Datuk, ada. Ya, sila. Allahu Akbar. Memang betul, tepat sekali Datuk. Tadi Chelsea menang bola. Ramai, betul, pasti ramai di antara kita, ramai anak-anak muda, bukan anak muda, orang-orang dewasa, orang-orang yang senior pun bersengkang mata berjaga nak sebab dia suka, dia minat. Manusia ni kalau dia minat, dia akan tunggu. Tapi berapa ramai orang yang minat benda yang selain daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tak boleh lari. Kita macam mana sekalipun kita kena patah balik agama. Kita macam mana sekalipun kita mesti patah balik. Patah balik surau masjid. Solat, baca Quran. Jadi titik pertama tadi kita tengok bola. Itu pengaruh media massa. Pengaruh sosial. Pengaruh rakan sebaya. Saya pasti di umur-umur saya ni tuan-tuan, kita sekarang ni berada dalam dunia moden. Dunia yang kita tak boleh lari daripada media sosial ni yang hebat. Dia tak macam 20-30 tahun dulu, dia tak sama. Apa yang ada sekarang ni lebih mencabar lagi daripada apa yang ada dulu. Sekarang ni kita ada macam-macam, kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada Netflix, Allahu Akbar, kita ada Android TV bagi kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya. Bila PKP ni berapa ramai orang yang beli Android TV. Dia beli satu sistem tu, dia panggil Android TV, dia pasang dekat rumah, sambung internet, boleh tengok beratus-ratus channel, tuan-tuan. Beratus-ratus channel. Asalnya sebab dia kata keluarga dia bosan, keluarga dia boring, dia nak bagi anak-anak dan sebagainya. Tapi benda tu, tuan-tuan, bukan kita nak larang mereka supaya dia orang tak guna, tak tengok. Tapi apa yang kita buat ni, tuan-tuan, mesti ada had dia. Saya nak cerita diri saya sekalipun, dia macam contoh zaman sekarang ni kita ada Netflix. Kita langgan, bayar dalam RM30, ada yang RM40, RM50. Kita boleh tengok ada beratus-ratus cerita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni pun tengok juga. Kita tengok sekali episod pertama, Allah sedapnya, tuan-tuan. Kita ingatkan boleh istiqamah, okey. Kita tengok sekejap je. Satu episod je sehari, Datuk. Kita konon-konon nak mendisiplinkan diri. Sekali, dia punya cerita, dia pandai, dia buat ujung-ujung tu, nak habis je tak habis. Mesti kena bersambung. Dia punya climax itu dia letakkan dekat ujung. Jadi kita tengok episod 2, episod ketiga. Sedar-sedar dah pukul 12. Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Allahu Akbar. Inilah yang kita kata faktor-faktor media massa. Medsos yang pasti. Saya pasti rakan-rakan saya memang terpengaruh dengan semua benda. Orang yang minat golf pun sama. Saya minta maaf kepada golfer. Golfer ni kalau kita tengok the American Channel tu dia sama. Dia kena mention ni kita kena tengok waktu pagi.
Jadi samalah cerita dia macam bola tadi. Kita kena bersengkang mata. Tunggu daripada pukul 12 tengah malam sampai pukul 6 pagi. Subuh entah ke mana, Quran entah ke mana. Jadi bukan kita nak halang. Bukan kita nak halang. Tapi kita kena ada keseimbangan. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, adik-adik saya, kita kena ada keseimbangan ini. Maknanya kalau kita jenis yang berjaga malam selama ni kita tengok TV, kita cuma patah balik. Patah balik, kita berjaga malam, kita baca Quran. Kalau kita tak pandai nak baca Quran, kita kena belajar. Allahu Akbar, belajar tuan-tuan. Jangan malu, jangan segan. Berapa ramai orang yang tak boleh baca Al-Quran. Berapa ramai orang yang tak pernah buka Al-Quran pun. Allah. 2 tahun, Allahu Akbar. 2 tahun, Ustaz, saya tak pernah buka Al-Quran, Ustaz. Dah 3 tahun saya tak pernah buka Al-Quran. Apa tu, Quran ada ke dekat rumah? Allahu Akbar, saya pun tak tahu dah Quran dekat mana. Dulu ada ayah saya bagi, tapi tak tahu saya mana letak. Mana kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan? Takutkan mati. Ya Allah. Kita muda ni, kita muda pun boleh mati, tuan-tuan. Kita tak ada penyakit pun boleh mati. Yang ada penyakit apa tak lagi. Tapi yang tak ada penyakit pun boleh pergi dulu, tuan-tuan. Di manakah kita? Jadi di manakah kita? Jadi akhirat dah makin dekat, tuan-tuan. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja, Datuk. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ya, begitulah bersemangatnya tuan-tuan dan puan. Saya pun naik semangat tuan-tuan, walaupun yalah tak berapa sihat berada di IJN sekarang ni tuan-tuan, di bilik. Ni sekarang kita bersandar di bilik tuan-tuan. Salah satu bilik di tingkat 4 blok A di IJN, kita bersiaran sekarang. Saya dah 3 hari dekat sini tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Kita dapat dengar orang macam Puan Suhailan, dengar macam anak muda ni tadi, Ustazah Syaurah. Seronok. Saya yang dah tua ni pun tuan-tuan, kadang-kadang, kenapa aku dah tua? Kan elok kalau aku muda lagi. Kenapa aku akan mati dalam setahun 2 tahun ni? Kan elok kalau ada 10, 20 tahun, 30 tahun lagi di hadapan aku. Banyak nak buat tuan-tuan, banyak nak qada, tuan-tuan. Nak qada apa? Nak qada kebaikan yang kita lupa pada satu masa dulu. Waktu remaja, tuan-tuan dan puan, kebaikan tak nampak. Macam mana Salan menyebutkan tadi? Dosa pahala tak nampak, pahala tak nampak. Masa dewasa, pahala pun tak nampak. Pasal mak bapak pun tak nampak pahala. Kawan-kawan kata Syaurah pun tak nampak pahala. Inilah yang berlaku, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya sebutkan sekali lagi, insya-Allah kita dalam musim yang kedua sekarang ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah hari Rabu yang akan datang ni, besok malam ni, tuan-tuan, malam ni jangan lupa, malam ni Ustazah Nazirah ada fiqh, namanya fiqh hawa, fiqh muslimat, fiqh wanita yang terkhusus kepada wanita, tuan-tuan, kerana ada fiqh khas untuk wanita. Sebab orang lelaki haid tak ada, orang lelaki nifas tidak ada, orang lelaki wiladah tidak ada. Jadi betul adalah dia fiqh yang terkhusus. Malam ni Ustazah Nazirah antara ustazah yang popular, tuan-tuan, yang dibawakan oleh Yayasan Sabha. Saya nak menjelaskan sikit, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Pada 26 hari bulan 26 hari bulan Jun. Jangan lupa tuan-tuan, 26 hari bulan Jun, hari Sabtu. Dekat sebulan lagi, kurang daripada sebulan lagi. Pukul 9.30 pagi sampai pukul 12, saya bersama dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah. Ustazah Muzayyanah Abdullah, tuan-tuan dan puan, seorang ilmuwan, seorang agamawan, seorang cerdik pandai, seorang ahli agama, seorang ahli Al-Quran, penulis buku, tuan-tuan, seorang pendakwah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah akan bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan, 26 hari bulan Jun, pukul 9.30 pagi sampai pukul 12. Apa dia? Nama dia, tuan-tuan, insya-Allah kita akan bersiaran, kita akan berforum, kita akan berbengkel, kita akan berseminar. Tuan-tuan, apa tajuknya? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, percuma, tuan-tuan. 2 jam setengah saya dengan Ustazah Muzayyanah, tuan-tuan. Orang-orang pilihan ini mengadakan program 2 jam setengah itu percuma, tuan-tuan dan puan. Apa tu? Yang kita nak buat tu, sebab saya ada tulis, salah satu buku yang saya tulis, tuan-tuan, ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Yang itu yang kita nak seminarkan. Itu yang kita nak webinarkan. Yang itu yang kita nak bengkelkan pada 26 hari bulan 6 tahun ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah pukul 9.30 sampai pukul 12. Tuan-tuan daftar, kita nak dalam 500 orang. Tuan-tuan daftar, segera daftar. Tuan-tuan bagi saya nama, bagi saya nombor telefon,
bagi saya email, bagi saya address, alamat tuan-tuan dan puan. Dah cukup dah. Tuan-tuan boleh. Tuan-tuan tengok dalam apa sekarang ni, dalam skrin. Tuan-tuan boleh tengok nombor-nombor telefon saya dengan Cik Nisah namanya. Kita punya pegawai namanya Cik Nisah. Bolehlah. Telefon saya pun boleh, Cik Nisah pun boleh. Untuk tuan-tuan mendaftar percuma. Satu-satunya program untuk di Malaysia ni, ini adalah program kali pertama yang dibuat. Untuk di Malaysia ini, tuan-tuan dan puan, tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan tak payah datang Kuala Lumpur, tak payah datang Petaling Jaya, tak datang tempat saya, di rumah masing-masing, di telefon masing-masing. Yang Sarawak dengan telefonnya di Sarawak, di Kuching, yang di Brunei dengan Brunei Darussalamnya, yang di Singapura dengan Gelangnya, mana-mana pun. Tuan-tuan daripada rumah saja melalui telefon. Kita buat online, live online, tuan-tuan dan puan. Pada 26 hari bulan. Daftarlah. Terus daftar, tuan-tuan. Saya terlalu yakin. Nak meyakinkan. Bila tuan-tuan ikuti selama 2 jam setengah tu, webinar, seminar itu, terasa. Yes, aku boleh jadi ahli syurga. Yes, aku boleh mengamalkan amalan syurga. Yes, aku boleh membuatkan kebajikan untuk menjadi ahli syurga. Yes, aku mengkhidmati suami aku untuk menjadi ahli syurga. Yes, aku mendidik anak aku untuk menjadi ahli syurga. Yes, aku kena cuci hati aku untuk menjadi ahli syurga. Yes, aku kena berjuang menegakkan agama untuk menjadi ahli syurga. Tuan-tuan, everyone is qualified. Everyone is qualified to become ahlul jannah, untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan bukan saja menjadi ahli syurga. Perempuan bukan jadi bidadari syurga. You are to become ketua bidadari syurga. Ketua bidadari syurga. Yang inilah yang kita nak seminarkan. Tuan-tuan, call kami sekarang. Call kami sekarang. Percuma, tuan-tuan. Percuma, insyaAllah. Okey, yang kedua, tuan-tuan dan puan, ialah tentang anjung husnul khatimah. Harap sangatlah, tuan-tuan. Dia construction-nya akan bermula pada bulan Ogos nanti. Filing akan bermula pada bulan Ogos. 15 juta ringgit. Kami masih sangat memerlukan bantuan daripada tuan-tuan. Bagi tahu sahabat-sahabat, dermalah, wakaflah, zakatlah, infaklah, sedekahlah, fidyahlah, amal jariahlah, fisabilillahlah. Tuan-tuan, kita dirikan mahligai di syurga, tuan-tuan, mahligai di syurga. Membawa manusia berbondong-bondong untuk mengikuti di kompleks itu nanti. Apa dia nak diikuti? Program namanya Pendidikan Hujung Usia Mati dalam Husnul Khatimah. Saya ulang, Pendidikan Hujung Usia Mati dalam Husnul Khatimah. Satu dunia tak ada buat, tuan-tuan. Tidak di Eropah, tidak di dunia Arab, tak ada. Tak ada di Asia, tak ada di Malaysia, tak ada di Selangor. Yang ada di Bukit Ceraka nanti, di Shah Alam, yang kita akan bangunkan di situ insya-Allah. Tempat yang kita bangunkan dengan Universiti UiTM, kampus baru, tuan-tuan. Puncak Alam tu dekat sangat, nampak. Nampak bakal fakulti pendidikannya, fakulti perubatannya. Dekat, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, di situlah. Tuan-tuan, tiap-tiap hari ada 250 orang. Kita ada 125 bilik. 10 tingkat yang akan dibangunkan, tuan-tuan dan puan. 15 juta ringgit. Biliknya aircon. Biliknya 3-star hotel. Makanannya 3-star hotel. Kediamannya 3-star hotel. Syarahannya 3-star hotel. Auditoriumnya 3-star hotel. Aircon. All the way aircon, tuan-tuan dan puan. Kita nak beri yang terbaik kepada umat. Kepada yang miskin, free. Free, tuan-tuan. Free. Datanglah. Makannya free. Syarahannya free. Penginapannya free. Tapi bagi mereka macam Wan Suhailan, macam teman-teman yang menyaksikannya, dermalah sikit. Infaklah sikit, tuan-tuan. Kita duduk dalam hotel 3-star dengan makanan 3-star, layanan 3-star. Tuan-tuan, maka bayarlah dengan cara yang 3-star itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, buku-buku. Buku yang saya kata 3 serangkai tadi dalam bentuk konvensional, the book form itu ada. Satu lagi dalam bentuk e-book pun ada. Dapatkan tuan-tuan 3 serangkai buku-buku yang saya tulis, termasuk Isteriku Ketua Bidadari Syurga itu dalam bentuk e-book, tuan-tuan boleh dapatkan. Dan yang akhirnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Mari tuan-tuan, kita terus mengikuti program ini dalam musim yang kedua ni. Mari kita bersama-sama ajak anak kita. Tuan-tuan dah dengar tadi daripada Wan Suhailan, tuan-tuan daripada Syaurah tadi. Jangan tinggalkan apa yang disebut ini tinggal begitu saja. Tuan-tuan, make effort. In particular parents. Parents have to make effort untuk menentukan anak kita kembali ke jalan Allah. Jangan jauh, kata Wan tadi. Jangan jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendak akhirnya anak macam bentuk Wan Suhailan dalam bentuk Syaurah ni doa kepada kita. Ya Allah,
Kau selamatkan ayah bonda aku di alam barzah, wahai Allah. Engkau damaikan mereka di alam barzah, wahai Allah. Jangan kau seksa mereka di alam barzah, wahai Allah. Jangan, wahai Allah. Jangan, wahai Allah. Jangan, wahai Allah. Itulah doa daripada anak untuk kita. Anak yang mana nak berdoa untuk anak kita? Anak yang cintakan artis-artis, anak yang cintakan ahli sukan, anak yang melacau pagi petang siang malam, anak yang mengelilingi kampung, mengelilingi bandar siang dan malam, anak yang berpoya-poya siang dan malam, anak yang dengan telefonnya, dengan girlfriend, dengan boyfriendnya siang malam pagi petang. Tuan-tuan, mari kita lahirkan anak-anak. Tuan-tuan akan bertemu dengan Allah. Tuan-tuan akan berada di alam barzah. Tuan-tuan akan merintih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menunggukan doa daripada anak-anak yang tak kunjung tiba doanya. Sebab anak kita tidak macam Syaurah, anak kita tidak macam Wan Suhailan, anak kita tidak macam sahabat-sahabat zaman Nabi, muda 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun telah dilatih Islamnya jihad. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah jangan lupa tuan-tuan hari yang akan datang hari Ahad pagi minggu depan sama saja tuan-tuan, kita sambung. Syaurah bersama dengan kita, Wan Suhailan akan bersama dengan kita sambung lagi perbincangan kita. Saya harap besok tu, minggu depan ni, hari Ahad pagi pukul 7 seperti ini, bariskan anak-anak kita, bariskan para remaja kita, bariskan mak dan ayah bersama-sama tuan-tuan. Menonton apa tajuknya tuan-tuan dan puan ialah budaya songsang dalam kehidupan generasi Y ini, insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan baik kepada semuanya. Alhamdulillah dalam lockdown, total lockdown ini, kita harap kita selamat, tuan-tuan selamat. Kita akan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan kepada kita dan doa pagi petang siang malam. Keselamatan diberikan kepada kita, perisai perlindungan diberikan kepada kita untuk kita tidak, tuan-tuan, tidak terhalang dengan musibah yang namanya COVID-19 ini, insya-Allah. Doakan kepada saya, doakan kepada tuan-tuan supaya kami sihat, dapat meneruskan program ini terus-menerus. Terima kasih kepada top fan kita. Saya tengok Puan Balkis pun ada, saya tengok Nur Hayati ada, saya tengok Hamidah Ismail pun ada, saya tengok semuanya yang saya tidak boleh sebut satu persatu. Tuan-tuan, barisan pagi ini cukup ramai yang menyaksikan program ini, tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Berjumpa lagi. Terima kasih kepada Ustazah Syaurah. Minggu depan jangan lupa pukul 7 hari Ahad minggu depan. Bersama lagi kita dalam program ini. Kita juga Wan Suhailan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjul Husnul Khatimah.